Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallimu taslima, amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan tuan-puan ya. Yang mana ini merupakan episod kita yang ke-59. Ya, tak terasa tuan-puan sudah 59 kali kita bertemu. Jadi sudah ada Puan Normadia Otsman, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kelas kita tuan-puan ya. Baik. Jadi sebagaimana biasa tuan-puan, saya nak pastikan dulu, tuan-puan pastikan adakah suara saya ni dengar tak dengar tuan-puan. Suara okey tak okey, sila tuan-puan tulis di ruangan komen. Ya. Baik, ada Puan Nur Aizan juga, ada Tuan Muhammad Suhail, ada Puan Zalina juga. Ya, baik, Puan Enna Rasid pun ada pada pagi hari ini. Cuba tuan-puan pastikan dulu bagaimana suara saya, dengar tak dengar tuan-puan? Suara dengar tak dengar? Cuba tuan-puan tulis dulu di ruang komen. Ya, baik. Jelas ya. Kaifah haluk Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair ya Puan Nur Aizan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, ada Puan Fatimah, Puan Misalmah juga ya. Dah. Jadi tuan-puan, karena jelas, ya suara jelas dengar tuan-puan, itu yang paling penting. Baik, kita mula kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Apa khabar tuan-puan semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan tuan-puan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik. Jadi tuan-puan, sebelum kelas kita mulakan, saya nak mengucapkan saya turut berduka cita tuan-puan ya atas musibah ya ujian yang menimpa semua masyarakat daripada Malaysia lah. Semoga tuan-puan yang terkena musibah ya banjir tuan-puan ya, sekarang hujan lebat, semoga senantiasa dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga senantiasa diberikan kesabaran, senantiasa diberikan ketabahan tuan-puan ya. Baik. Itu dia mukadimah kita. Jadi tuan-puan, terus kita mula kelas kita pada pagi hari ini, episod yang ke-59. Dah. Apa tajuk yang nak Ustaz bagi pada pagi hari ini? InsyaAllah tajuknya mudah-mudah saja. Tajuk yang mudah saja tuan-puan ya. Baik, hari itu kita dah bincang habis berkenaan dengan mustasna. Ya, mustasna kita dah bincang habis. Dah 2 episod saya bincang dengan tuan-puan berkenaan dengan mustasna. Jadi bab mustasna, pengecualian itu memang perlu masa yang sedikit lama tuan-puan ya. Baik. Adapun pada pagi hari ini saya akan berbincang, ada 2 tajuk yang baru akan saya bagikan kepada tuan-puan. Biar betul Ustaz, 2 tajuk baru? Ya. Sebab apa tuan-puan? Sebab tajuk ini tak susah, mudah-mudah sahaja ya. Baik.
Yang pertama, saya akan bincang berkenaan dengan namanya isim la yansharif. Ya, isim alladzi la yansharif atau isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Nih. Isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Dah, baik. Isim ghair munsharif. Dah, apa benda nih isim ghair munsharif ni Ustaz? Dah, fokus tuan-puan ya, baik. Tuan-puan, saya nak tanya dulu kepada tuan-puan. Saya nak tanya dulu kepada tuan-puan. Bila masa isim tersebut tak boleh pakai tanwin? Yang tuan-puan tahulah, bila isim tersebut tak boleh pakai tanwin? Tulis di ruangan komen dulu, sila. Dah, sila tuan-puan. Sila tulis di ruangan komen, sila. Bila isim tersebut tak boleh pakai tanwin, apa yang tuan-puan tahu? Tulis di ruang komen, sila. Kalau tahulah, bila ada alif lam, betul Puan Misalma, mantap. Isim ma'rifah, maksudnya ada alif lam lah, baik, betul tu. Apabila isim tersebut ada alif lam, maka dia tak boleh pakai tanwin, haram pakai tanwin. Tak ada cerita tanwin kalau ada alif lam. Boleh tuan-puan ya? Bila ada alif lam tak boleh pakai tanwin. Mantap. Puan Hamidah terbaik. Mantap. Puan Hamidah kata bila jadi mudhaf, nih. Bila jadi mudhaf, maka dia haram pakai tanwin. Tak ada cerita mudhaf pakai tanwin. Nih. Dah, kita kan dah bincang begitu tuan-puan. Bila isim tersebut ada alif lam, contoh misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihatu. Ada alif lam patah perkataannya. Maka ketika mana isim tu ada alif lamnya, tak ada ceritanya ujungnya bertanwin, tak ada. Boleh tuan-puan ya? Boleh tuan-puan ya? Itu dia. Apabila ada alif lam tak boleh bertanwin. Nah, yang kedua, apabila jadi mudhaf. Mudhaf. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih, kan macam tu. Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Dah. Yang jadi mudhaf tak boleh bertanwin, haram pakai tanwin. Walaupun tak ada alif lamnya, kan itu kita dah bincang. Tak ada alif lam, kalau jadi mudhaf haram bertanwin. Contoh misalnya babul jannah. Nih. Babul jannah. Nampak? Babul jannati. Nampak? Pintu syurga. Pintu syurga. Nih. Pintu, satu lagi syurga. Baik. Pintu syurga dua isim yang berbeza. Tapi ketika dia bersatu, dia akan menjadikan satu makna tersendiri. Itulah yang disebut dengan mudhaf dan mudhaf ilaih, tarkib idhafah. Boleh ya? Dah. Kemudian tuan-puan, yang jadi mudhaf itu yang di depan. Nih, yang jadi mudhaf inilah yang tak boleh bertanwin. Boleh ya? Tak boleh bertanwin walaupun tak ada alif lam. Ini kan tak ada alif lam tuan-puan. Tak ada alif lam, tapi dia haram pakai tanwin. Kenapa? Sebab jadi mudhaf. Boleh ya? Nah, jadi setiap kata perkataan yang jadi mudhaf dia haram pakai tanwin. Nah, sekarang dua ini kita dah faham. Dua ini kita dah tahu. Ada alif lam, jadi mudhaf haram pakai tanwin. Tak boleh sampai bila-bila. Dah. Tapi ada satu lagi tuan-tuan. Ni dia. Ada lagi satu isim. Dia isim. Ada lagi satu isim
Walaupun dia tak jadi mudhaf, ya, dia tak ada alif lam nanti. Dia tak ada alif lam. Dan walaupun tak jadi mudhaf, dia tetap tak boleh bertanwin. Itulah namanya isim ghair munsharif. Nama bahasa Arabnya isim ghair munsharif. Nama Melayunya isim yang tak boleh bertanwin, tak menerima tanwin. Itu maksudnya ghair munsharif, tak menerima tanwin. Tulis dulu di ruangan komen. Jelas tak jelas? Tulis dulu tuh apa? Jadi ada isim yang dia tak ada alif lam. Dia tak ada alif lam nanti. Dan kalaupun tak jadi mudhaf, dia tetap tak boleh pakai tanwin. Apa dia? Itulah disebut dengan isim ghair munsharif atau isim la yansharif, sama saja. Dah. Isim ghair munsharif itu tak boleh pakai tanwin, haram bertanwin. Tak menerima tanwin. Ghair munsharif itu maknanya tak menerima tanwin. Walaupun dia tak ada alif lam, tak boleh bertanwin. Boleh ya? Jelas ya? Boleh tuan-tuan ya? Dah, itu dia. Itu mukaddimahnya. Jadi isim ghair munsharif itu isim yang tidak menerima tanwin. Dah, sekarang tengok. Fokus, ambil perhatian. Dah. Dah, ya, baik. Sekarang saya tanya lagi kepada tuan-tuan. Kita bincang sekarang isim ghairu munsharif. Maknanya dia tidak menerima tanwin. Dia tidak menerima tanwin. Itu yang paling penting. Ya, dah. Kemudian saya tanya lagi kepada tuan-tuan. Baik. Ya, dah. Saya tanya lagi kepada tuan-tuan. I'rab yang masuk pada isim apa saja? Tulis di ruang komen. I'rab yang masuk pada isim apa saja? I'rab kan ada rafa, nasab, jar, jazam. Apa saja yang masuk pada isim? Tulis di ruang komen silakan. I'rab tu kan ada tu. I'rab rafa, nasab, jazam. Apa saja yang masuk kepada isim? Coba tulis di ruangan komen silakan. Apa saja yang masuk pada isim. Ya, baik. Ya, betul Puan Nur Mahramdi. Sama, mamnu minas sharaf tu sama. Ada rafa, nasab dan jar. Mantap. Itu i'rab yang masuk pada isim. Dah ya. Ada rafa, ada nasab, ya, ada nasab, ada jar, ada jar. Boleh ya? Dah, ada jar. Dah. Rafa, nasab dan jar. Kan itu yang kita dah bincang. Nih, boleh ya? Dah, sekarang tengok. Isim ghairu munsharif ini tuan-puan, dia sedikit pelik ni. Ni kalau tuan-puan nampak nanti tuan-puan agak macam mana boleh macam ni? Tapi itulah nanti keadaannya pada isim ghairu munsharif atau isim alladzi la yansharif, ya, mamnu minas sharaf. Dah, sekarang tengok. Isim ghairu munsharif ni tuan-puan, tanda rafa'nya nanti dengan dhammah. Dia sama dengan isim mufrad, jamak taksir. Tanda dia rafa' dengan dhammah. Tanda rafa'nya dhammah di hujung. Boleh ya? Tanda nasabnya fathah. Sama tak sama? Sama. Sama tuan-tuan. Lalu apa yang membezakannya dengan isim mufrad? Apa yang membezakannya? Yang nampak jelasnya, keadaan janya nanti. Nih. Janya isim ghairu munsharif juga dengan fathah. Fokus. Ya, janya tuan-puan, tanda janya nanti atau dia dimajrurkan, dia juga dengan fathah.
Tak ada isim ghairul munsharif itu, tak ada berbaris bawah. Tak ada cerita isim ghairul munsharif berbaris bawah tu. Tak ada cerita. Walaupun dia dalam keadaan ja. Sebab tanda ja dia itu berbaris fathah, berbaris atas. Dah, tulis dulu. Jelas tak jelas? Sila. Perlahan-perlahan. Rafa'nya dengan dhammah biasa, nasab dengan fathah biasa, tapi janya nanti dengan fathah juga. Janya dengan fathah. Itulah ciri utama, tanda utama isim tersebut ghair munsharif. Dah, jelas ya? Jelas tuan-puan ya? Jelas tuan-puan ya? Mantap. Nah, kalau jelas, fokus ambil perhatian. Ya, fokus ambil perhatian. Nah, mantap. Ya. Jelas tapi takut keliru lah pula. Dah. Saya padam tuan-puan ya. Dah, saya padam. Dah, saya padam. Baik. Itulah yang tuan-puan dapatkan pada riwayat hadis. Ni matan hadis kan macam ni tuan-puan ya. Maksudnya an Abi Hurairata. Ini dia. An Abi Hurairata. Dah, sekarang tuan-puan. An adalah haraf ja. Ya. An adalah haraf ja. Betul ya? Dah. Maka isim selepasnya adalah mesti majrur. Isim selepasnya mesti majrur kan? Baik. Abi Hurairah. Asalnya kan Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ini asalnya. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Baik. Kalau tuan-puan perhati, Abu Hurairah ini isim mufrad ke, tasniyah ke, jamak muzakkar salim ke, muannas salim ke, atau asmaul khamsah? Cuba tulis dulu. Tulis dulu. Perlahan-perlahan. Kalau saya tanya, Abu Hurairah ini jenis isimnya apa? Tulis di ruang komen sudah. Dah. Apa jenis isimnya tu? Tulis di ruangan komen sudah. Isim apa? Ya, Puan Enarasi. Puan Norma, Puan Misalmah. Mantap. Ya, mantap. Isimnya ialah isim asmaul khamsah. Kenapa? Sebab ada abu di sini. Abu. Masuk abun. Abun. Dan dia bersandar dengan patah perkataan yang lain. Ketika bersandar dengan patah perkataan yang lain, itulah dia disebut dengan asmaul khamsah kan? Abun, akhun, hamun, fuzu. Dah, sekarang. Kalau dia isim asmaul khamsah, kaedahnya apa? Isim asmaul khamsah ini wajib bersandar ke tempat yang lain. Ada mudhafnya, ada mudhafun ilaih. Boleh ya? Dah. Mesti bersandar dengan patah perkataan yang lain. Abu Hurairah. Inilah dia. Satu patah perkataan, dua patah perkataan. Dua patah perkataan. Dah, boleh tuan-puan ya? Dah. Sekarang tengok. Ketika mana Abu bersandar dengan Hurairah, maka Hurairah jadi apa? Tulis di ruang komen. Ini jadi mudhaf, ini yang bersandar. Hurairah jadi apa? Tulis di ruangan komen. Hurairah jadi apa? Tulis di ruang komen. Dah, tulis di ruang komen. Hurairah jadi apa? Patah perkataan Hurairah. Hurairah, tulis di ruang komen. Dia jadi apa? Iya. Dia jadi mudhafun ilaih. Dia jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih wajib dibaca rafa' ke, dibaca nasab ke, dibaca jah. Tulis di ruang komen. Mudhafun ilaih wajib dibaca rafa' ke, dibaca nasab ke, dibaca jah. Tulis di ruang komen silakan.
perlahan-perlahan nak bagi nampak kepada tuan-tuan. Sila. Abu Hurairah wajib dibaca apa? Abu Hurairah wajib dibaca apa? Wajib dibaca apa tuan-tuan? Ya. Abu Hurairah wajib dibaca jam. Wajib, tak ada cerita lain. Dah. Sekarang tuan-puan perhati betul-betul. Ketika mana Hurairah ini adalah mudhafun ilaih dan wajib dibaca majrur, kenapa di dalam teks nas hadis dibaca Abi Hurairah an Abi Hurairah? Kenapa dibaca Hurairah? Kenapa tak dibaca Hurairati? Tulis di ruang komen. Apa sebabnya? Kenapa dibaca Hurairah? Kenapa dibaca Hurairah? Tulis di ruang komen. Dah. Kenapa? Kenapa? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen sila. Kenapa dia tak dibaca baris bawah? Kenapa? Kenapa tak dibaca baris bawah? Tulis di ruang komen. Ya, itulah namanya isim ghair munsharif. Isim yang haram bertanwin, dan kalau majrur tanda jarnya ialah dengan berbaris atas. Jadi jangan tuan-puan pelik nanti jumpa patah perkataan dia selepas haraf jar, tapi kenapa dia tak berbaris bawah, dia baris atas? Isim ghair munsharif. Boleh ya? Boleh tuan-puan ya? Tulis di ruangan komen. Dah faham ke belum? Tulis tuan-puan. Itu dia. Itulah dia isim ghairu munsharif. Ada dalam Al-Quran. Banyak isim ghairu munsharif dalam Al-Quran. Boleh ya? Dah. Boleh tuan-puan. Boleh. Mantap. Boleh ya? Dah. Faham ya? Itu dia. Jadi nanti ada tuan-puan jumpa, ini seharusnya majrur dibaca baris bawah, kenapa dibaca baris atas? Inilah dia masuk. Isim ghairu munsharif. Dah. Ustaz, isim ghairu munsharif tu banyak tak banyak? Banyak tuan-puan. Macam mana kami nak kenal isim ghairu munsharif? Dah, sebenarnya matlamat itu itu bukan matlamat saya. Dah, kenapa itu bukan matlamat saya? Sebab bahasa Arab Nahu yang saya ajar ini terus kita praktiskan di dalam Al-Quran. Kalau tuan-puan praktiskan baca kitab gundul, barulah tuan-puan perlu kenal mana saja jenis isim ghairu munsharif tu. Sebab banyak tuan-puan. Nanti tuan-puan pening nanti. Itu dia ya. Ada namanya dia isim ghairu munsharif itu ya, sebab dia adalah ajam. Ya, sebab dia adalah apa lagi tuan-tuan? Sebab dia mengikuti wazan fi'il, sebab dia ada alif nun di hujungnya. Kalau kata sifat ada alif nun di hujung, banyak yang perlu kita perhatikan, yang perlu dihafaz. Tapi itu tak perlu. Kenapa saya tak nak bagi itu? Sebab itu untuk baca kitab gundul. Adapun kalau kita memahami Al-Quran, teks itu dah ada, tulisan tu dah ada, cuma kita lagi memahaminya. Baris sudah ada. Nampak perbezaannya. Jadi jangan nanti, kenapa pula ustaz tu tak ajar jenis-jenis isim ghairu munsharif? Ada apa ya? Itu matlamat saya. Saya tak nak tuan-puan terlalu memikir betul-betul. Sebab beza yang diajar, beza metodnya. Ya, boleh tuan-puan ya. Faham ya? Tulis di ruangan komen. Faham tak faham? Untuk apa tuan-puan tahu semua jenis isim munsharif? Sebab di dalam Al-Quran tulisannya dah ada, baris dah ada. Kecuali baca kitab. Baca kitab perlu tahu semua. Tak boleh tak? Sebab tak ada baris, belum ada baris. Kita yang bagi baris. Itu perlunya. Jadi kalau baca Al-Quran tak perlulah macam tu. So memang beza matlamatnya kan. Tujuannya berbeza. Ya. Baik. Faham tuan-puan ya? Baik, itu dia. Dah. Sekarang kita masuk. Nih. Ya, dah.
Boleh, paham tuan-tuan ya? Dah. Di dalam hadis, di dalam Al-Quran banyak. Dah. Dah. Contoh. Allahumma. Allahumma. Ini adalah hadis ya. Ini adalah hadis tuan-tuan. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Allahumma barik ya. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana fi Rajaba. Ini dia. Allahumma barik lana ya. Ya ini bunyi hadisnya tuan-tuan ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ini dia. Allahumma barik lana. Ya betul kawannya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna sekejap saya padam dulu. Saya padam dulu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada kita tuan-tuan ketika masuk bulan apa namanya? Bulan Rajab lah. Ini dia. Allahumma barik lana ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini dia. Dah, sekarang tengok. Allahumma ya Allah ya Tuhan, barik lana, berkahilah kami fi Rajaba, di dalam bulan Rajab ini. Fi Rajaba, dalam bulan Rajab. Sekarang nampak tuan-tuan. Rojaba, kenapa pula lah dia berbaris atas, padahal di depannya ada fi. Fi haraf apa tuan-tuan? Fi haraf jar. Mestinya dia dibaca rojabi. Kenapa pula dibaca rojaba? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia isim ghairu munsharif. Dah ya. Wa Sya'bana, ini pun ikut. Sya'ban ini juga termasuk isim ghairu munsharif. Ya, isim ghairu munsharif. Sebab itulah dia juga dibaca majrur dengan fathah. Wa ballighna Ramadan. Ramadan pun nanti termasuk isim ghairu munsharif. Sebab tu tak ada alif lam di sini. Rajaba tak ada alif lam, Sya'ban tak ada alif lam, Ramadan tak ada alif lam. Nah, boleh tuan-puan ya? Boleh tuan-puan ya? Tulis di ruangan komen tuan-puan, nampak tak nampak? Tulis di ruang komen. Nampak ke tak nampak? Inilah sebabnya isim ghairu munsharif. Nah, boleh ya? Nah, nampak tak nampak? Nampak tak nampak tuan-puan? Nampak tak nampak? Nampak ya? Nah, jelas nih, mudah nih. Tak susah mana? Dah, tak susah mana? Dah, sekarang. Baik, nampak ya? Nah, sekarang tuan-puan kita tengok dalam ayat Al-Quran kita. Ya. Kita tengok dalam ayat Al-Quran kita. Baik, fokus, ambil perhatian. Nah, kita masuk dalam ayat Al-Quran. Ya, baik. Ini kita ambil daripada surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ya. Surah Al-Bayyinah tuan-tuan. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Ya, surah Al-Bayyinah. Baik. Innal ladzina ya. Innal ladzina kafaru. Innal ladzina kafaru. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Min ahlil kitab.
min ahlil kitabi wal musyrikina, ya, wal musyrikina fi nari jahannam, fi nari jahannam, fi nari jahannam khalidina fiha. Nih ayat kita. Nah, panjang ya, panjang teman. Baik. Rejab ini termasuk isim alam juga tuh Ustaz. Rejab termasuk isim alam ke? Maksudnya apa namanya? Rajab ini kalau bulan Rajab dia termasuk kepada isim ghairu munsharif. Ya boleh ya, baik. Kalau nama orang ya isim alam lah. Nah, sekarang innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi, daripada ahli kitab, ya daripada ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Nih tengok. Fi nari jahannam khalidina fiha. Fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, sekarang saya nak tanya kepada tuan-tuan. Fi haraf jar. Nari ini tuan-tuan, sila tuan-tuan tulis di ruangan komen. I'rabnya apa, dia dibaca apa, dan apa sebabnya. Tulis di ruangan komen. Nari. Nar, api. Dia dibaca apa dan apa sebabnya. Tulis di ruang komen sila. Nah, nari ini dibaca apa? Ya, dibacanya apa tuan-tuan? Baca rofa ke, nasab ke, ja ke, dan apa sebabnya? Nah, apa sebabnya? Apa sebabnya? Dibaca apa dan apa sebabnya? Nah, dibaca apa? Ya. Dia dibaca ja, dia dibaca majrur, ja majrur sama saja. Puan Nur Aizan, kenapa dibaca nasab? Finari, kenapa dibaca nasab Puan Nur Aizan? Ya, dia dibaca majrur, dibaca ja sebab ada haraf ja di depan. Kan saya dah kata dia adalah haraf ja, ada haraf ja, maka dia dibaca majrur. Nar ini dibaca ja majrur sebab ada haraf ja. Boleh ya? Kenapa pula jadi mudhafun ilaih? Dari mana datang mudhafun ilaih? Saya tanya nari. Dah sekarang. Nari dibaca majrur sebab ada haraf ja di depan. Dah sekarang. Jahannam. Nih. Jahannam di dalam ayat dia jadi apa? Tulis di ruang komen. Fi nari jahannam, di dalam api neraka. Api, jahannam itu nama neraka. Sekarang dalam api neraka, apa jadi di dalam ayat? Dia jadi apa? Tulis di ruang komen. Dia jadi apa? Jahannam ini jadi apa? Tulis di ruang komen. Jadi apa? Jadi apa? Tulis di ruangan komen sila. Jadi apa? Ya, mantap. Itu baru jadi apa? Baru jadi mudhafun ilaih. Finari, dalam api. Api apa? Api neraka. Api neraka, dua-duanya apa tuan-tuan? Dah, dua-duanya isim dan dia memberikan satu makna. Dah ya, baik. Nar, finari jahannam. Jadi jahannam ini jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih wajib dibaca majrur. Wajib dibaca majrur. Sekarang apa tanda jahnya? Tulis di ruang komen. Tulis semua. Saya minum dulu. Sila. Ya.
Puan Sarah Abdul, Puan Rin Hasan, Puan Normah Sulaiman, Puan Normadiah. Mantap. Jangan pula Mabni, Puan Sarah. Jangan Mabni itu tak berubah lah nanti. Dah. Dia majrur dengan apa? Tanda janya apa? Tanda janya ialah fathah, bukan nasab. Jangan kata nasab pula. Tuan Rusni, jangan kata nasab ni. Ya. Tuan Rusni, beza pula nasab ni. Itulah kita perlu tahu dia apa jabatannya. Dia jadi mudhafun ilaih. Kalau jadi mudhafun ilaih, wajib majrur. Kan macam tu ceritanya. Kalau wajib majrur, tanda janya apa? Tanda janya fathah. Dari mana pula lah Ustaz tanda majrurnya fathah? Kita dah belajar baru saja. Ya, kenapa tanda majrurnya itu fathah? Tulis di ruang komen. Itulah baru dapat nanti alasannya. Kenapa tanda majrurnya fathah? Tulis di ruang komen. Kenapa tanda majrurnya fathah? Kenapa? Kenapa janya dengan fathah? Apa? Kenapa? Kenapa? Ya, sebab dia isim ghair munsharif. Itulah dia. Barulah dapat. Oh, isim ghair munsharif. Kan kita dah bincang majrurnya. Apabila dia majrur, dia dengan fathah baris atas. Kenapa pula macam tu? Dah memang macam tu. Kita mesti terima. Nah, boleh ya? Dan tuan-puan nampak Jahannam ini dia tak pakai alif lam. Dia tak pakai alif lam, tak ada alif lam. Dan dia majrurnya dengan fathah. Jumpa tuan, ada patah perkataan yang tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Seharusnya dia kan pakai alif lam ni jadi mudhaf nilai. Tak ada alif lamnya, tak ada tanwinnya. Majrurnya dengan fathah. Confirm dia adalah isim ghair munsharif. Dah, boleh ya? Dah, tulis di ruang komen tuan-puan. Clear tak clear? Tulis di ruang komen. Itu dia ya. Baik, tulis di ruang komen sudah. Itu dia. Boleh ya? Baik, jadi jangan pelik nanti. Ustaz, kenapa pula lah ini selepas haraf ja mestilah dia dibaca baris bawah? Kenapa isim ini tak dibaca baris bawah? Itu sebabnya. Ya, clear tuan-puan ya? Dah. Baik. Ada contoh yang lebih jelas lagi. Ada satu contoh yang lebih sangat-sangat jelas lagi. Tuan-puan dapat membezakan mana isim ghairu munsharif, mana isim tak ghairu munsharif. Dah, tengok. Saya padam ya, saya padam tuan. Ada contoh satu dalam ayat Al-Quran yang saya dapatkan. Memang sangat-sangat, apa namanya tuan-puan? Sangat-sangat nampak membezakan kita mana isim ghairu munsharif, mana isim biasa. Mana isim itu bukan isim ghairu munsharif. Ya, dah. Tengok tuan-tuan. Fokus tuan-tuan. Ambil perhatian. Dah. Kita tengok tuan-tuan pada surah Al-Baqarah. Sekejap ya. Surah Al-Baqarah 136. Sekejap tuan-tuan. Saya tengok surah Al-Baqarah ya 136 tuan-tuan ya, surah Al-Baqarah 136. Dah. Baik. Saya cut saja ayatnya, boleh tuan-puan tengok secara penuh di dalam ayat Al-Quran ya. Saya cut saja. Baik. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Wa ma unzila ilaina. Saya ambil di tengahnya wa ma unzila. Wa ma unzila
Wa ma unzila. Sekejap ya, ada dulu tuan-tuan. Supaya tuan-tuan nampak jelas dalam ayat Al-Quran ada perbezaan antara isim itu ghair munsharif atau dia munsharif ya. Wa ma unzila ila. Wa ma unzila ila Ibrahim. Ibrahim. Wa Ismail. Wa Ismail. Wa Ismail ya, wa Ismail. Wa Ishaqa. Nih. Wa Ishaqa, wa Ishaqa. Ya, wa Ishaq. Wa Yaqub. Panjang ayatnya tuh apa? Wa Yaqub. Wa Yaquba, ya, wa Yaquba wal asbati. Nampak? Wal asbati. Nah, sampai sini saja. Nah, sekarang tengok. Ini surah Al-Baqarah ayat apa tuan-tuan? Ayat 136. Ya, baik. Baik ya. Baik. Wal asbati. Dah, boleh tuan-tuan ya. Dah, sekarang tengok. Fokus, ambil perhatian. Dah. Ayat wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang telah diturunkan. Wa ma unzila, dan apa yang telah diturunkan. Unzila ini kan fi'ilnya fi'il apa tuan-tuan? Unzila. Unzila fi'il ma'lum atau majhul? Tulis dulu. Saja nak tanya. Ma'lum majhul nih, unzila nih. Ma'lum atau majhul, aktif atau pasif? Sila. Dah. Apa dia? Ya, dia adalah fi'il yang majhul. Maka kalau majhul terjemahannya diturunkan. Kalau maklumnya anzala. Anzala. Inna anzalna. Anzala itu adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya ialah fi'il maklum. Anzala maklum. Kalau unzila majhul. Maka terjemahannya diturunkan. Dan apa yang diturunkan? Maksudnya tadi ada potongan sebelumnya, kami beriman kepada kitab ya. Kami beriman. Dan wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada ilah. Ilah haraf apa? Tulis. Dah, sila. Ini majhul bukan maklum. Ini majhul, jangan pula sebut maklum. Unzila, dhammah di awalnya. Ya, kasrah sebelum akhir. Itu adalah fi'ilnya, fi'il majhul. Dah. Boleh tuan-tuannya? Dah. Haraf ja. Mantap. Dia adalah haraf ja. Kalau ilah adalah haraf ja, Ibrahimah. Ibrahimah dibaca majrur, tandanya apa? Tulis di ruang komen. Ini mesti majrur sebab depannya haraf ja. Kalau ini dibaca majrur, tanda ja-nya apa? Tulis di ruang komen. Tulis. Tulis di ruang komen. Dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca fathah. Maksudnya tanda ja-nya fathah. Nah, kenapa tanda ja-nya fathah? Tulis dong. Nah, tulis di ruangan komen. Kenapa tanda ja-nya fathah? Tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen sila. Kenapa? Ya, sebab dia isim ghairu munsharif. Ibrahim ini dia masuk nanti ajam. Dia masuk nanti orang yang bukan orang Arab. Maksudnya nama-nama orang luar. Ya, nama Nabi Ibrahim, nama-nama Nabi selain daripada Muhammad. Kemudian lupa saya tuan-tuannya, Ayub, tak salah saya, Ayub ya. Ayub, Muhammad, Hud. Tak apa, nanti saya lupa tuan-tuan. Intinya dia isim ghairu munsharif. Dia termasuk ajam, nama bukan orang Arab ya, nama selain daripada orang Arab. Baik, Ibrahim.
Ibrahim dia isim ghairu munsharif, tanda ja majrurnya dengan fathah. Nih, tandanya dengan fathah. Boleh ya? Baik. Wa ini haraf apa? Tulis di ruang komen. Musa dia isim ghairu munsharif. Ya, Musa isim ghairu munsharif. Baik, wa tulis di ruangan komen kita. Tulis di ruangan komen. Wa ini haraf apa tuh? Ya, wa haraf apa? Ya. Wa adalah haraf atof. Haraf atof. Maknanya selepas haraf atof mestilah maktuf. Ya, mestilah nanti maktuf. Dia menyambung. Kan? Dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim. Wa dan Ismail ini dibaca nasab, dibaca ja. Tulis di ruang komen. Saya tanya. Ismail ini dibaca nasab ke dibaca ja? Tulis di ruang komen. Sila. Ismail dibaca nasab, dibaca ja. Tulis di ruang komen. Dua tu saja yang saya tanya. Rofa tak mungkin. Tak mungkin rofa. Dibaca nasab ke atau dibaca ja? Dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca apa? Ada banyak yang terkena. Kenapa pula ini dibaca nasab? Tapi tadi wa ini adalah waw atof. Waw atof. Selepasnya mesti maktuf. Mesti dia ikut nanti. Ini dibaca ja juga. Ismail ini juga majrur. Dia maktuf. Mana yang dia ikutkan? Dia mengikut dhamma sebab ada haraf atof di sini. Mana yang dia ikutkan? Haraf atof kan termasuk tabi' tuan-tuan. Atof kan termasuk tawabi' yang mengikut. Mana yang dia ikutkan? Inilah dia. Ibrahim dibaca apa tadi? Ibrahim dibaca majrur. Kenapa dibaca majrur? Ada haraf ja. Ismail dibaca majrur. Kenapa dibaca majrur? Ada haraf atof. Dia jadi maktuf. Mana maktufun ilaihinya? Ini maktufun alaihi. Ya, boleh ya? Itu dia. Jadi ini dibaca majrur. Kalau macam tu kita fahami ayatnya dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail. Maknanya diturunkan kepada Ibrahim, diturunkan kepada Ismail. Boleh ya? Ini haraf atof. Selepasnya mesti maktuf. Mesti jadi pengikut. Ya, sekarang. Wa ishaqa, ada lagi wa. Maka ishaq ini dibaca nasab, dibaca majrur. Tulis di ruang komen. Puan Norma, ya, tak apa Puan Norma. Semoga urusan Puan Norma dipermudah, ya. Baik. Ishaq dibaca nasab ke dibaca ja? Tulis di ruang komen. Dibaca nasab ke dibaca ja? Dibaca nasab ke dibaca ja? Ya. Ya. Dia juga dibaca ja, majrur. Kenapa? Inilah ada haraf atof di sini. Nampak tuan-tuan. Pergi lagi terus. Wa Yaqub dibaca nasab ke dibaca ja ke dibaca rofa? Juga dibaca ja, majrur. Kenapa? Ada wa di sini. Wa-nya waw atof. Kan dia maktuf. Maktuf kepada mana? Ikut kepada mana? Inilah induk. Boleh ya? Sama saja. Dah. Sekarang. Ismail, Ishaq, Yaqub, majrur, tanda majrurnya dengan apa? Tulis di ruang komen. Itu perlunya. Ismail ini dibaca majrur. Ishaq dibaca majrur, Yaqub dimajrurkan, dibaca ja kan? Apa tandanya? Sila. Itu dia. Ya dengan fathah. Kenapa dengan fathah?
Kenapa pula Ismail ini majrurnya dengan fathah, Ishak ini majrurnya dengan fathah, Yakub ini dimajrurkan dengan fathah? Kenapa? Sebab dia isim ghair munsharif. Dah, boleh tuan-puan ya. Dan tuan-puan tengok beza. Tuan-puan tengok bezanya. Tengok betul-betul. Wal asbati. Inilah nampak. Nampak? Dan apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim dan kepada Ismail, kan macam tu pemaknaannya. Kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbati. Nampak tak? Al-asbati, cucu-cucu. Cucu-cucu. Al-asbat, cucu-cucu. Wal asbati ini dia juga dibaca majrur. Nampak? Kenapa? Masih ada haraf atof. Juga dibaca majrur. Tanda majrurnya apa? Tulis di ruang komen. Tanda majrurnya apa? Tulis di ruang komen. Sila. Dah. Apa tanda majrurnya? Wal asbati. Apa tanda majrur? Sila. Tu dia. Tanda majrurnya kasrah. Kalau ini tak ada masalah kita. Oh, nampak? Majrurnya kasrah. Kalau majrurnya kasrah, adakah dia isim ghairu munsharif? Tulis di ruang komen. Sila. Sila tuan-tuan. Sila. Tu dia tuan-tuan. Kalau majrurnya dengan kasrah, masuk ghairu munsharif tak masuk. Dia adalah isim munsharif. Apa masuk isim munsharif? Isim yang menerima tanwin. Ya. Dan majrurnya dengan kasrah. Wal asbati, cucu-cucu. Sekarang saya tanya. Ini jenis isim apa? Mufrad ke? Tasniyah ke? Jamak muzakkar salim ke? Muannas salim ke? Jamak taksir. Tulis di ruang. Tanda majrur, tanda janya dengan kasrah. Isim apa ni? Mufrad ke? Tasniyah ke? Jamak muzakkar salim ke? Muannas salim ke? Isim jamak taksir. Mana satu? Tulis di ruang komen. Wal asbati, cucu-cucu. Cucu-cucu. Isim apa? Isim apa? Jamak taksir. Dah saya bagi terjemah. Cucu-cucu. Kalau cucu-cucu mufrad ke jamak? Jamak. Ini cucu-cucu. Kalau dia jamak taksir ke atau salim taksir? Dah ya. Dia jamak taksir. Dan tuan-puan nampak sangat-sangat kan? Tengok. Kalau isim tu ghairu munsharif, nampak? Dia baris atas. Dia baris atas. Dia baris atas. Dia baris atas. Tiba-tiba pula ini baris bawah. Nampak bezanya? Antara isim yang ghairu munsharif dengan isim yang munsharif, yang menerima tanwin. Dan dia jamak taksir. Dah. Boleh ya? Boleh tuan-puan ya? Dah. Inilah nampak perbezaan. Mana yang isim tu ghairu munsharif, mana yang isim tu munsharif, yang menerima tanwin. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Dah jelas ke belum? Sila tulis di ruangan komen. Kalau dah jelas, saya bagi tajuk baru lagi. Itulah isimnya isim ghairu munsharif. Ada banyak dalam Al-Quran, banyak. Nama-nama Nabi selain Nabi Muhammad, Nabi Hud, itu masuk kepada isim ghairu munsharif nanti. Nama-nama yang bukan orang Arab tu masuk. Orang Mesir ke dia, orang Palestin ke dia masuk. Misalnya Ibrahim, ya Ibrahim bukan Arab.
Kemudian Ishak, Yakub, atau Fir'aun. Fir'aun kan Mesir itu. Fir'aun isim ghairu munsharif, dia bukan orang Arab. Ya, maka di dalam ayat Al-Quran kata Fir'aun itu dia nampak apa tuan-tuan? Nampak nanti perbezaan isim ghairu munsharifnya. Fir'aun kan orang Mesir tuan-tuan. Ya, Fir'aun. La'natullahi alaih. Ya, Fir'aun. Jelas hari ini Jumat belum tahu lagi. Tak apa pun misal mah. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Surah apa? Surah An-Nazi'at. Nampak ya? Dah, sekarang. Dah, sekarang. Idhab ila Fir'auna. Idhab. Pergi. Sekarang saya tanya. Fi'il madhi, mudhari' atau amah? Tulis di ruang komen. Idhab. Kira-kira fi'il madhi ke mudhari' atau amah? Idhab. Ya, fi'il madhi ke mudhari' atau amah? Tulis di ruang komen. Hujungnya ada tanda mati, tanda sukun. Madhi, mudhari' atau amah? Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il amah. Kenapa fi'il amah? Sebab tanda sukun menjadi salah satu, dia adalah fi'il amah. Mabni alal fathi. Dia dibina, ditetapkan atas sukun. Mabni alal fathi pula. Mabni alas sukun. Ya, dibina atas sukun. Boleh tuan-puan ya? Dah. Idhab fi'il amah. Pergilah. Karena dia fi'il amah, terjemahannya pergilah. Pergilah. Sekarang, kalau dia fi'il amah, ada tak bersambung dengan dhamir di hujung? Tulis di ruangan komen sini. Ada tak bersambung dengan dhamir di ujung? Tulis di ruang komen. Saya senantiasa ulang supaya apa tuan-puan? Supaya tuan-puan nampak betul-betul apa? Bahawasanya nanti ketika dia fi'il amah bersambung dengan dhamir, tak bersambung, apa jadinya? Saya selalu ulang-ulang sebab ni banyak jumpa dalam Al-Quran kan? Baik. Bersambung tak dengan dhamir? Tak ada bersambung dengan dhamir apa-apa. Bersih. Huruf ba terakhir. Ba itu bukan dhamir. Nah, kalau tak bersambung dengan dhamir, apa yang jadi fa'il? Masuk satu. Kalau dia tak bersambung dengan dhamir, mana fa'ilnya? Sebab setiap fi'il mesti ada fa'il. Dah, sekarang. Kalau ini adalah fi'il amah tak bersambung dengan dhamir, maka apa yang jadi fa'il? Tulis di ruang. Apa yang jadi fa'il? Kalau tak bersambung dengan dhamir, apa yang jadi fa'il? Tuliskan. Apa yang jadi fa'il? Mantap. Tuan-puan memang luar biasa. Mantap. Yang jadi fa'ilnya mestilah nanti mustatir. Ya, mustatir anta. Ganti nama di dalamnya. Anta di sini. Itu dia mustatir. Sebab setiap fi'il amah yang tak bersambung dengan dhamir apapun, confirm di dalamnya ada anta. Tak ada yang lain. Boleh tuan-puan ya. Mantap. Siapa anta di sini? Anta ini engkau. Seorang. Engkau kan seorang. Seorang lelaki anta. Siapa yang disuruh pergi? Tulis di ruang komen. Idhab, pergilah. Di dalamnya ada anta. Pergilah engkau. Siapa anta yang disuruh pergi ini? Siapa yang jadi fa'il? Tulis di ruang komen. Siapa yang disuruh pergi? Tulis di ruang komen. Sila. Sila. Siapa yang disuruh pergi? Siapa? Ya, Puan Normadia. Mantap. Tuan Ahmad. Ya.
Siapa yang disuruh pergi? Itulah dia Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa inilah dia yang disuruh pergi. Dapat pemahaman baru. Ya, dapat kita memahami. Hanya melihat apa? Hanya melihat ada fi'il, ada dhamir di dalamnya, itu yang jadi fa'il. Boleh kita memahaminya. Pergilah engkau. Siapa yang disuruh pergi? Musa. Ila Fir'auna, kepada si Fir'aun. Pergilah engkau kepada Fir'aun. Dah sekarang. Ila Fir'auna. Ila haraf ja. Fir'auna majrur. Kenapa majrur? Sebab selepas haraf ja. Kalau ini majrur, apa tanda janya? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen sila. Dah, tulis di ruang komen. Sila tuan-puan tuliskan di ruangan komen sila. Nah, tulis di ruang komen. Kalau dia adalah majrur, sebab selepas araf ja, maka Fir'auna ini apa tanda majrurnya? Ya, tanda majrurnya dengan fathah. Tanda majrurnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Kenapa dengan fathah? Sebab dia isim ghair munsharif. Nah, pergi terus. Innahu tagha. Idhhab ila Fir'auna, pergilah kamu kepada Fir'aun. Innahu tagha. Innahu. Inna. Kalau jumpa inna, apa yang mesti tuan-puan cari tahu? Tulis di ruang komen. Inna amil nawasih. Kalau jumpa inna, apa yang mesti kita cari tahu? Tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen. Kalau jumpa inna, apa yang mesti dicari tahu? Cari tahu apa? Betul. Puan Siti Rohayu, Puan Maslina, Tuan Rusni, ya, Puan Normadia, Tuan Abdul Halim. Dah. Ada yang sebut cari isim inna. Tuan Abdul Halim kata cari khobarnya. Dua-dua. Jumpa inna, maka yang mesti kita cari tahu mana isim inna, mana khobarnya. Dua-dua, jangan satu-satu. Ya, dua-dua. Isim inna dan khobarnya. Dah, sekarang. Innahu tagha. Sesungguhnya dia. Hu tu nya, dia kan. Hu. Tagha, melampaui batas. Mana isim inna? Tuliskan. Mana isim inna? Tuliskan. 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 Tu dia ya. Cari isim inna, cari khobarnya tu. Jangan cari satu-satu. Dah. Mana isimnya sekarang? Coba tuan-tuan tuliskan. Sila. Mana dia? Mana isim innanya? Mantap. Tu dia ya. Luar biasa. Isim innanya, inilah dia. Yang melekat dengan inna, confirm jadi isim inna. Mana-mana patah perkataan yang melekat dengan inna. Lekat kan ni? Melekat ni, lekat ni. Jumpa dengan inna, berdekat, melekat, maka confirm jadi isim inna. Sesungguhnya siapa? Sesungguhnya dia. Hu. Hu ini adalah huwa. Singkatan daripada huwa. Hu. Dah. Dia adalah domir, domirnya domir muttasil, domir yang bersambung kan? Huwa. Baik. Siapa huwa di sini? Siapa hu ni? Dia tu siapa? Tulis di ruang komen. Memahami ayat, memahami ayat. Tulis di ruang komen. Siapa tuan-puan? Sila. Dah. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Tulis di ruangan komen sila. Dah.
Siapa itu huwa? Siapa itu dia? Siapa? Ya, itulah dia Fir'aun. Huwa ini Fir'aun. Inilah huwa. Innahu, sesungguhnya dia. Siapalah dia tu? Fir'aun. Dah. Sekarang Tagha, melampaui batas. Melampau sangat. Saya tanya dulu, Tagha isim, fa'il, haraf. Tulis di ruang komen. Melampau, bersangat-sangat melampau. Isim ke, fa'il ke, haraf. Tulis di ruang komen. Silakan. Tulis di ruang komen. Saya minum dulu tuan-tuan. Silakan. Ada yang kata dia adalah isim, ada yang kata dia adalah fa'il. Ya, yang betulnya apa? Yang betulnya dia adalah fa'il. Melampau itu fa'il. Sungguh dia sudah melampau. Melampau sangat budak tu. Melampau tu fa'il. Telah melampau, sedang melampau, akan melampau. Melampau itu kan berlebihan. Ya, dia adalah fa'il. Fa'ilnya jenis fa'il apa yang bentuk macam ni? Dia fa'il madi. Fa'il madi wazan fa'ala. Sekejap tuan-tuan, saya padam. Dia fa'il madi, masuk sorok sikit. Dia fa'il madi wazan fa'ala. Tapi kenapa ada di sini ada macam ni? Ini adalah huruf ilat. Ya. Maka di dalam ilmu sorof, dia masuk kepada patah perkataan yang ada huruf ilat di hujungnya. Ya, lupa pula saya tuan-tuan, ya Allah. Apa namanya tu? Ya. Dia kan banyak tu, ada sahih, mu'tal. Ni mu'tal ni. Fa'il mudhari' yang fa'il madi mu'tal, ya, mu'tal. Baik. Berpenyakit ni, ada huruf ilatnya. Ya, fa'il mudhari' mu'tal, ya. Bukan isim Puan Rin Hasan. Dia sedikit berbeza. Ya, sedikit berbeza. Tagha ini adalah fa'il. Dia adalah fa'il, bukan isim. Nampak macam sama, tapi dia adalah fa'il. Boleh ya? Sebab ada juga fa'il yang hujungnya ada huruf ilat. Ya, fa'il mu'tal lah. Baik. Mu'tal nakis. Puan Nurmadia, mantap sorofnya. Markah tinggi sorof ya. Puan Nurmadia, mu'tal nakis. Mantap. Tu dia, tu maksud saya. Saya terlupa tuan-tuan. Banyak sangat nak diingat. Ilmu sorof tu pakarnya Ustaz Agung tu, pakar tu. Ya, Tagha. Baik. Dia adalah fa'il. Saya padam. Kalau dia adalah fa'il, dah. Kalau dia adalah fa'il, baik. Maka, dah. Innahu adalah isim inna. Hu adalah isim inna. Mana khobarnya? Tulis di ruang komen. Silakan. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Silakan. Dah. Tulis di ruang komen. Dia nakis, fa'il madi yang nakis. Hujung ada huruf ilat. Betul, mantap. Tulis di ruang komen, silakan. Dah. Mana khobarnya? Ya. Khobarnya inilah Tagha. Sesungguhnya dia. Kenapa dengan dia? Dia itu adalah melampau. Dia itu melampau. Dah, sekarang. Kalau dia itu melampau jadi khobar. Khobar jenis apa? Jenis mufrad ke atau jenis jumlah? Tulis di ruang komen. Mufrad ke atau jumlah? Tulis di ruang komen. Dah. Mufrad atau jumlah? Tulis di ruang komen. Dah. Tuan-puan dah betul jawab. Sebenarnya tuan-puan dah betul. Dia adalah khobar. Dah betul sebenarnya. Cuma saya nak bagi detailkan lagi supaya tuan-puan lebih nampak. Dah. Khobar mufrad atau jumlah? Khobar jumlah.
kenapa pula khobar jenis jumlah? Jenis jumlah tuan-puan. Jumlahnya jumlah apa? Tulis di ruang komen. Yang jawab khobar jumlah, jumlahnya jumlah apa? Tulis di ruang komen. Sila. Dia bukan khobar mufrad, dia khobar jumlah. Kalau ini isim barulah khobar mufrad. Tapi ini fi'il. Ini fi'il, khobarnya khobar apa? Khobar jumlah. Kenapa pula khobar jumlah mufrad, Puan Sarah? Khobar jumlah saja. Mufrad, jumlah. Dah. Kenapa pula dia jumlah, Ustaz? Tengok. Dia adalah fi'il. Nah, kita kan dah sepakat dia adalah fi'il. Betul tuan-puan? Kita sepakat dia adalah fi'il. Kalau ada fi'il, mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Tulis di ruang komen. Mana fa'il? Tulis di ruang komen. Toro itu melampau. Ada tak bersambung dengan dhamir? Kalau tak ada, mana yang jadi fa'il? Dah. Tulis di ruang komen. Sila. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Ini adalah fi'il. Kan macam tu tadi. Kalau ini fi'il, mesti ada fa'il. Mana fa'ilnya? Ya, mustatir huwa. Ada huwa. Di dalam toro ini ada dhamir mustatir. Dan dialah yang jadi fa'il. Siapa huwa yang melampau tu siapa? Fir'aun. Huwa tu Fir'aun. Rojoknya kepada Fir'aun. Dah sekarang. Ada fi'il, ada fa'il. Layakkah kita sebut dia sebagai jumlah? Tulis di ruang. Ada fi'il, ada fa'il. Layakkah kita sebut dia sebagai jumlah? Tulis di ruang. Layakkah disebut dia sebagai jumlah? Layakkah disebut sebagai jumlah? Tulis di ruang komen. Itulah alasannya. Jadi, kalau tuan-puan jumpa ada khobarnya fi'il, maka itu confirm jadi jumlah. Sebab apa? Sebab setiap fi'il mesti ada fa'il. Tak ada cerita tak ada. Walaupun tak nampak. Boleh? Saya nak tunjukkan detail kepada tuan-puan. Supaya tuan-puan faham, supaya tuan-puan nampak. Boleh ya? Layak jadi jumlah? Layak. Sebab ada fi'il, ada fa'il, sudah layak menjadi jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Jumlahnya jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, jadi jumlah. Maka itulah khobarnya, bukan khobar mufrad. Khobar mufrad tu kalau isim. Kalau isim tu khobar mufrad tu. Tapi ini fi'il. Kalau fi'il, mesti ada fa'il. Ketika ada fi'il dan ada fa'il, dia jadi jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Boleh ya? Dah, tulis di ruangan komen. Dah faham ke belum? Ini pelajaran lama. Lengkaplah semua apa yang dah kita belajar tuan-puan. I'rabkan untuk satu ayat ini. Dulu saya skip. Kenapa saya skip? Sebab belum belajar. Izhab, ni kita dah belajar. Ila dah belajar. Fir'aun belum belajar. Kenapa Fir'aun itu baris atas kita belum belajar? Sekarang dah belajar. Dah nampak semua ni. Ni. Boleh ya? Boleh tuan-puan ya? Dah. Baik. Masa masih ada 15 minit. Masa masih ada lebih kurang 13 minit lagi tuan-puan. Dah. Nak tajuk baru ke atau pengukuhan? Tulis di ruang komen. Nak tajuk baru ke atau pengukuhan? Tulis di ruangan komen sila. Dah. Nak ya? Nak tajuk baru ke atau pengukuhan tu? Saya tanya kepada tuan. Kalau sanggup tajuk baru, saya bagi tajuk baru. Kalau nak pengukuhan, saya bagi pengukuhan. Banyak yang nak pengukuhan. Baik. Kalau nak pengukuhan, kita masuk. Baik ya. Saya tak paksa, sebab itu kita suka sama suka. Ikhlas sama ikhlas. Baik.
Dah. Ya, baik. Dah. Kalau nak pengukuhan, kita masuk pada surah Al-Fatihah. Ya, dah. Baik, sekarang tuan-puan fokus ambil perhatian. Ya, dah. Kalau nak Tuan Mamat tajuk baru. Banyak yang nak pengukuhan. Maka sebab banyak yang nak pengukuhan, kita pengukuhan. Kita masuk surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pengukuhan sikit saja, tak banyak-banyak tuan-puan. Supaya tuan-puan nampak. Rabbi al-alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, baik. Sekarang, satu ayat saja. Tak banyak-banyak. Alhamdu, isim fi'il atau harf. Sila. Kita pengukuhan. Alhamdu, isim fi'il atau harf. Tulis di ruang komen sila. Ya. Maknanya tajuk baru nanti saya bagi hari Jumaat, ya, insyaallah. Tajuk baru. Baik, isim fa'il atau haraf, isim fa'il atau haraf, isim. Semua kata isim. Baik. Apa tanda isimnya? Sila kita main cepat sebab tuan-puan dah master dah. Episod 58 mesti dah master. Dah. Sila. Alhamdu isim. Apa tanda isimnya? Dah, tulis di ruang komen. Ya, ada alif lam. Alif lam adalah tanda tuan-puan, tanda bahawasanya apa? Tanda dia adalah bahawasanya dia adalah isim. Baik. Kalau dia isim tuan-puan. Kalau dia isim, dibaca rafa', dibaca nasab, dibaca jar. Tulis di ruang komen. Hari ini episod 59 kan Ustaz? Ya, 59 ya. Lupa saya tuan-puan. Puan Norma. Dah. Ya, dah master Puan Azizi. Saya nampak tuan-puan dah master. Sebab saya tanya boleh jawab. Tu master tu. Nampak? Rafa', nasab atau jar? Rafa'. Dia dibaca rafa'. Kira-kira. Ni saya tanya kira-kira. Kenapalah alhamdu ini dia dibaca rafa'? Tulis di ruang komen. Itu masuk yang dah kita belajar. Dia dibaca rafa'. Kenapa dibaca rafa'? Itu yang mesti kita faham. Apa sebabnya dia dibaca rafa'? Tulis di ruang komen. Dia jadi fa'il ke? Dia jadi naib fa'il ke? Atau dia jadi apa? Dia jadi apa? Ya, mantap. Dia jadi mubtada. Itu dah dia. Mubtada. Apa maksud mubtada? Isim ma'rifah yang jatuh di awal jumlah. Isim ma'rifah yang ada di awal ayat. Setiap isim ma'rifah ada di awal ayat, maka dia adalah mubtada. Dan mubtada wajib dibaca rafa'. Tak ada yang lain. Mubtada itu masuk isim rafa'. Dah. Ya? Boleh ya? Dah. Sekarang. Dia adalah mubtada. Maka dia adalah subjek segala puji. Dah. Segala puji. Baik ya? Segala puji. Kalau ada mubtada, mesti ada apa? Tulis di ruang komen. Kalau ada mubtada, mesti ada apa? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen, sila. Dah. Kalau ada mubtada, mesti ada apa, tuan-puan? Dia mesti ada khobar. Setiap ada subjek, mesti ada predikatnya. Mesti ada khobar yang menjelaskannya. Dah. Alhamdu adalah mubtada, mana khobarnya? Tulis di ruang komen. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan sekalian alam. Tulis di ruang komen. Segala puji apa? Itu dia. Maka itu yang jadi khobarnya.
Mana khobar? Tulis di ruangan komen. Sila. Mana yang menjelaskan segala puji? Segala puji itu punya siapa? Itu dia. Tulis di ruang komen. Mana yang jadi khobar? Itu dia. Mana bukan Allah sahaja. Ini yang mesti kita faham. Kalau tuan-puan sebut Allah sahaja yang jadi khobar, Allah tu mesti dibaca rafa' sebab khobar itu masuk juga isim yang rafa'. Tapi kita mesti sebut lillah. Mesti sebut lillah. Alhamdulillahi. Lillahi inilah yang jadi khobar. Segala puji bagi Allah. Ada li, ada Allah. Ada li, ada Allah. Lillahi, dua patah perkataan. Li Allahi. Allahi dibaca majrur. Kenapa? Tulis di ruang komen. Allahi lillahi. Kan yang dibaca majrur. Kenapa dia dibaca majrur? Tulis di ruang komen. Kenapa dia dibaca majrur? Tulis di ruang komen. Apa sebabnya dia dibaca majrur? Apa sebabnya dibaca majrur? Li Allahi. Li Allahi. Ya, ada haraf ja di sini. Maka lillahi ini maknanya ada ja, ada majrur. Ja majrur nih. Lillahi ini ja majrur. Ya. Kalau lillahi ini adalah ja majrur, dia menjadi khobar. Khobarnya jenis apa? Jenis mufrad ke, jumlah ke, syibuhul jumlah. Tulis di ruang komen. Sebab jenis khobar tu ada banyak. Khobar mufrad, khobar jumlah, khobar syibuhul jumlah. Mana satu? Jumlah ke, syibuhul jumlah ke, atau mufrad? Itu kan jenis-jenis khobar tu. Jumlah ke syibul jumlah? Jumlah ke syibul jumlah? Puan Zainab. Bukan jumlah Puan Zainab, syibuhul jumlah. Kenapa syibuhul jumlah? Ja majrur. Ja majrur. Ingat balik apa yang dah kita belajar bab mubtada dan khobar tu. Ya, khobarnya khobar apa? Syibuhul jumlah. Inilah khobarnya. Segala puji bagi Allah. Selesai. Ada mubtada, ada khobar. Boleh ya? Dah, sekarang. Alhamdulillahi Rabbi. Tuhan. Rabbi, rafa' nasab atau ja, confirm dibaca ja. Confirm dibaca ja. Sekarang saya tanya, kenapa dia dibaca ja? Tulis di ruang komen. Kenapa dia dibaca ja? Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Dah. Tulis di ruang komen. Silakan. Tulis di ruang komen. Tulis di ruang komen. Kenapa dia dibaca ja? Kenapa pula jadi na'at? Na'at tu apa? Na'at tu sifat. Na'at tu sifat. Dia jadi apa? Mudhafun ilaih. Salah, dia bukan mudhafun ilaih. Segala puji bagi Allah, Tuhan. Allah sama tak dengan Tuhan? Tulis di ruang komen. Allah tu Tuhan tak? Tulis di ruang komen. Sekarang saya tanya, Allah tu Tuhan tak tuan-tuan? Allah tu Tuhan tak? Ya tak? Ya. Sama ke tak sama? Sama. Cuma beza pelafazannya. Beza perkataannya. Kan sama tu. Allah Tuhan sama. Kalau sama, apa istilah dalam bahasa Arab? Badal. Badal. Dia jadi badal. Badal apa dulu? Badal tuan-tuan yang menggantikan. Allah itu kan sama dengan patah perkataan Rabbi. Badal termasuk apa? Badal termasuk dengan tabi, tawabi, pengikut. Badal termasuk kepada pengikut. Maka kalau jadi pengikut, apa yang dia ikutkan? Tulis di ruang komen. Mana yang
yang jadi mubdal minhunya. Itu kalau badal istilahnya mubdal minhu. Mana yang dia ikutkan? Tulis di ruang komen. Kul min kul. Betul Puan Siti Rohayu. Dia badal kul min kul. Betul Puan Siti Rohayu? Mantap. Dah. Dia jadi badal. Sebab itulah apa? Sebab itu adalah dia jadi pengikut. Badal kan termasuk pengikut. Ikutnya ke mana? Ya, patah perkataan Allah. Kan dia mubdal minhunya. Kan? Tuhan mubdal minhunya mana nih? Allah. Allah dibaca apa? Allah dibaca majrur. Kenapa Allah dibaca majrur? Ada haraf ja di depan. Maka badal ini juga dibaca majrur. Dia jadi pengikut. Tulis di ruang komen. Faham tak faham? Faham tak faham? Tadi nak pengukuhan, kita kukuhkan apa yang kita belajar. Boleh, tuan-tuan, boleh insyaAllah. Dah. Boleh tuan-tuan ya? Faham ya? Dah. Yang masih tak faham dengan badal, boleh tengok rakaman bab badal. Ya, kita dah bincang lah. Terakhir, al-alamin. Semesta alam, sekalian alam. Ya, al-alamin. Saya tanya dulu kepada tuan-puan, isim fi'il atau haraf dia adalah isim. Kalau dia adalah isim, apa jenisnya? Isim mufrad ke, tasniyah ke, jamak muzakkar salim ke, jamak muannas salim, jamak taksir? Tulis di ruang komen. Rupanya masih tak kukuh. Tak apa, jangan risau, tak apa. Biasa tu tuan, biasa. Dah. Sekarang saya tanya, dia isim apa jenis? Isim apa? Betul, jamak muzakkar salim. Ingat, dia jamak muzakkar salim. Dah, sekarang tuan. Kalau dia jamak muzakkar salim, menurut tuan-puan, al-alamin ini dibaca nasab ke, dibaca rafa' ke, dibaca jar? Rafa' tak payah, rafa' tak ada macam ni. Kalau jamak muzakkar salim, rafa'nya menggunakan waw nun. Kalau ini ya nun. Dah. Kalau menggunakan ya nun, jamak muzakkar salim itu dibaca nasab ke atau jar? Tulis di ruang komen. Menurut tuan-puan, dibaca nasab ke atau dibaca jar? Tulis di ruang komen. Dibaca apa? Dibaca apa? Dibaca apa? Baik. Ada yang jawab dibaca nasab, ada yang jawab dibaca jar. Tak ada masalah? Tak ada masalah. Antara dua kan? Antara dua. Sekarang nak buktikan dia nasab ke atau jar tuan-puan, kita buktikan di dalam ayat. Kira-kira Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ada patah perkataan Tuhan isim, al-alamin semesta alam juga isim. Ketika dua isim bersatu menjadi satu makna, maka al-alamin itu jadi apa dalam ayat? Tulis di ruang komen. Ketika dua isim sudah bersatu, Tuhan apa? Tuhan semesta alam. Kan dua isim bersatu. Maka al-alamin dalam ayat jadi apa? Tulis di ruang komen. Jadi apa? Jadi apa? Ya. Dia jadi mudhafun ilaih. Dah. Dia jadi apa? Dia jadi mudhafun ilaih. Kalau jadi mudhafun ilaih, dibaca ja ke atau dibaca nasab? Tulis di ruang komen. Dibaca ja atau dibaca nasab? Tulis di ruang komen. Dibaca nasab ke atau dibaca ja? Tulis di ruang komen. Kalaulah dia jadi mudhafun ilaih, maka tak ada keraguan lagi. La raiba fi. Tak ada lagi keraguan. Tak ada lagi keraguan bahawasanya apa? Bahawasanya dia dibaca ja. Jangan pula dibaca nasab puan Norma, sebab mudhafun ilaih adalah isim yang dibaca ja. Maka
Al-alamin ini adalah isim yang dibaca ja. Sebab apa? Sebab jadi mudhafun ilaih. Boleh ya? Dah. Itu saja pengukuhan tuan-puan. Saya harap tuan-puan kukuh. Sikit sahaja. Semoga bermanfaat untuk tuan-puan ya. Dah. Tulis di ruangan komen tuan-puan. Faham tak faham? Sila. Tak terasa dah. Tak terasa sudah bersama tuan-puan 1 jam setengah. Lebih pula. Mohon maaf tuan-puan ya. Sikit kukuh. Tak apa, step by step. Tu. Itulah caranya kalau tuan-puan nak tadabbur menggunakan ilmu nahwu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rafa. Kenapa ya rafa? Oh, jadi mubtada. Maknanya dia jadi subjek. Kalau ada mubtada, maknanya mesti ada khobarnya. Mana khobar? Lillahi. Khobarnya khobar apa ya? Khobarnya khobar syibhul jumlah. Mantap. Rabbi dibaca majrur. Kenapa agaknya dibaca majrur ya? Oh, jadi badal daripada Allah. Macam tu ya. Dan yang terakhir, al-alamin dibaca rafa nasab ke jai. Oh, rupa-rupanya ini lebih sesuai dibaca ja. Kenapa? Sebab dia jadi mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Rabbi mudhafnya. Macam tu. Maknanya apa? Tuhan sekalian alam. Tuhan pemilik sekalian alam ni. Tu boleh tuan-tuan ya. Dah. Masih lagi tak mantap, tak apa. Ya. Tak apa Puan Misalmah, tak ada masalah. Janji dapat sikit pun tak ada masalah. Janji jadilah kan. Tu dia. Terima kasih tuan-puan. Tu dia ya. Terima kasih tuan-puan atas ikut serta tuan-puan pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk tuan-puan ya. Berasap. Berasap tuan-puan ya. Sejak kalian kata berasap. Saya faham kenapa berasap, saya faham. Kenapa? Sebab memang tuan-puan tak biasa dengan istilah-istilah bahasa Arab kan. Cuma beginilah ilmu nahwu tuan-puan. Beginilah ilmu nahwu dan insya-Allah perlahan-perlahan tuan-puan memahaminya ya. Yang paling penting tuan-puan tengoklah video-video YouTube ustaz-ustaz lain yang mengajarkan ya berkenaan dengan tajuk-tajuk ni. Sebab tuan-puan yang perlu tuan-puan faham apa? Ilmu nahwu ni terhad. Ilmu nahwu ni habis tuan-puan. Tuan-puan akan menghabiskan tuan-puan akan menghabiskan ilmu nahwu kalau tuan-puan belajar semua. Beza dengan ilmu-ilmu yang lain. Mungkin ada ilmu yang tak habis-habis ada tu. Tapi ilmu nahwu ni itu saja terhad. Tajuk-tajuknya itu saja. Isim mubtada itu selama-lamanya rafa. Tak ada nanti satu masa menurut kesepakatan kita sekarang kita robah mubtada jadi nasab. Tak ada. Dia ilmu pasti. Itu matematiknya bahasa Arab ya. Dah, kalau tuan-puan belajar betul-betul insya-Allah boleh semua ya. Itu ilmu nahwu. Itu sifatnya ilmu nahwu tu. Habis nanti tuan-puan akan belajar kalau betul tuan-puan habiskan ya. Baik. Dah ya. Tu dia. Baik. Berasap dalam banjir. Ya Puan Misalmah ya. Saya turut berduka cita atas musibah yang menimpa tuan-puan semua ya, warga Malaysia. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran tuan-puan ya. InsyaAllah segera berlalu mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih tuan-puan. Saya tutup kelas kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jumpa lagi tuan-puan ya. Semoga bermanfaat untuk tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.